Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Datuk Dr. Azman bin Yaakob, barisan div-div kehormat. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan kesyukuran kita ya. Di hari ini kita dipertemukan di dalam forum, dalam konvensyen Fiqh Perubatan tahun 2023 lah, Fiqh Perubatan Kebangsaan. Bersama-sama saya hari ini adalah dua orang panelis yang saya akan perkenalkan. Yang pertama di sebelah kanan saya ni adalah Datuk Dr. Harlina Halizah Siraj. Beliau merupakan orang Jawa ya Doktor? Merupakan seorang pengalaman perubatan dan pendidik selama 30 tahun. Memulakan karirnya sebagai pakar perbidanan dan sakit puan. Kita panggil ONG specialist lah. Dan seterusnya mengembangkan kerjaya dalam bidang lecturing, pendidikan perubatan. Beliau bersara sebagai Profesor Perbidanan dan Sakit Puan dan Pendidikan Perubatan di Universiti Kebangsaan Malaysia pada Jun 2022, tahun lepas. Beliau mempunyai minat yang mendalam dalam bidang kesihatan seksual dan reproduktif, perancangan keluarga dan pendidikan seksual di samping di dalam profesionalisme kesihatan dan penakkulan klinikal, iaitu clinical reasoning. Baru dapat dia punya translation in bahasa Malaysia, penakkulan klinikal. Beliau kini merupakan pengasas Akademi Dr. Har yang merupakan platform pendidikan di mana beliau berkongsi pengetahuan, kemahiran dan pengalaman dengan orang awam. Beliau kini berkhidmat di Hospital Berpakar An-Nur sebagai pakar perunding perbidanan dan sakit puan, memberi fokus kepada perancang keluarga dan pencegahan kehamilan ataupun contraception dan pengurusan wanita dengan masalah psikososial. Beliau juga telah dilantik sebagai ahli Lembaga Pengarah Wanita Berdaya Selangor ataupun WBS dan ahli Lembaga Pengarah Lembaga Penduduk dan Lembaga Pembangunan Penduduk Negara LPPKN. Juga sebagai ahli Lembaga Pembangunan Amanah untuk Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia iaitu YADIM. Assalamualaikum Datuk, Prof. Panelis kita yang kedua adalah Ustaz Abdul Hadi bin Johari yang di sebelah ujung kiri saya. Beliau merupakan pendakwah bebas dan menyambung pengajian di Universiti Al-Azhar dengan beberapa dan bertelaki ataupun belajar daripada beberapa guru yang terkenal yang muktabar di Mesir, khususnya dalam bidang usul fiqh, fiqh dan ilmu bahasa Arab. Antara guru-guru di Mesir, Ustaz Abdul Hadi adalah Mudir Jabatan Latihan dan Fatwa Majlis Fatwa Mesir, iaitu Syekh Dr. Amru Al-Wirdan. Ahli Majlis Fatwa Mesir, iaitu Syekh Zaid Shaltut Al-Azhar. Beliau juga merupakan guru usul fiqh dan fiqh jama'i, fiqh syafi'i jama'i Al-Azhar Al-Sharif. Juga guru beliau adalah mantan mufti Mesir, iaitu Syekh Dr. Ali Jumu'ah Muhammad Abdul Wahab. So kalau kita tengok kat sini, barisan panel kita ada orang-orang hebat yang akan membincangkan atau membicarakan berkenaan dengan tajuk panel kita hari ini, tajuk forum kita hari ini iaitu menyantuni pesakit. Dua panel yang akan mengupas tajuk sekian. Untuk memulakan perbincangan forum, saya mulakan dengan satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6,
iaitu apabila engkau bertemu dengannya, ucapkanlah salam. Apabila dia mengundangmu, penuhilah undangannya. Apabila dia meminta nasihat, nasihatilah dia. Apabila dia bersin lalu mengucapkan Alhamdulillah, doakanlah dia dengan mengucapkan Yarhamkallah. Apabila dia sakit, jenguklah dia. Maksudnya ziarahlah dia. Dan apabila dia meninggal, iringilah dia jenazahnya. Sahih Muslim. Bertepatan dengan tajuk forum kita, bila kita menziarahi saudara kita yang sakit, sama ada di rumah ataupun di hospital. Terutama sekali doktor-doktor, misi-misi, MA di sini kan, hari-hari jumpa pesakit. So apa kata kita? Niatkan sambil kita berubat, kita berziarah. Pahala berganda-ganda kalau niat kita betul. So kita nak tanya daripada panelis kita yang di hujung sana lah. Ya? Ustaz, bagaimanakah caranya Ustaz untuk menyantuni pesakit dan apakah keutamaannya supaya bila kita menziarah tu kita dapat pahala instead of dapat dosa? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Saya kasihi moderator Dr. Azlin. Saya anggap bonda lah. Dr. Profesor Datuk Dr. Harlina binti Siraj, pengarah Dr. Azman ya, minta maaf. Dan seluruh ahli-ahli, pegawai-pegawai, pakar-pakar perubatan, staff nurse dan semualah yang mungkin saya tak dapat sebutkan satu persatu nama-nama yang terlibat pada hari ini tanpa mengurangkan sedikit rasa hormat saya kepada semua. Demikian juga Asatizah Dr. Zahruddin dan lain-lain lah, Dr. Afifuddin. InsyaAllah pada pertemuan pada pagi ini kita diberikan ruang dan masa untuk kita bincang sikit berkenaan dengan menyantuni pesakit. Ya. Masa tak panjang, jadi saya faham bila disebut keutamaan ketika menyantuni penyakit pula lagi. Menyantuni pesakit. Saya sendiri sakit, saya minta maaf. Yang pertama saya penyakit saya pagi ni penyakit paling payah. Saya sakit tengkuk jadi nak paling tu payah. Ya. Yang keduanya saya bincuk sini, saya langgang ni. Jadi problem sikit pagi ni 2-3 benda. Jadi mungkin kalau sikit-sikit tu minta maaf lah. Ya. Jadi dalam masa yang singkat 7 hingga 6 hingga 7 minit macam ni, saya faham saya akan senaraikan yang utama sahaja. Kalau nak panjang-panjang tak mampulah sebab kita masa pendek. Saya faham orang yang sakit ini, yang pertamanya dia sedih. Betul ya doktor? Yang keduanya dia hilang harapan. Yang ketiga kita anggap dia sibuk lah. Maknanya dengan kehilangan ketiga-tiga perkara ini, musibah yang menimpa orang yang sakit, maka apa tugas kita untuk kita menghilangkan tiga perkara ini? Saya ingat ini yang utama lah, mungkin yang banyak lagi tu. Mungkin kalau nak spesifik secara detail itu kena tanya doktor. Jadi yang pertamanya, saya nak kita kembali kepada agama Islam itu sendiri, iaitu Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maknanya doktor, jururawat, siapa sahaja termasuk orang awam kena ada rahmah. Saya nak baca dulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hadis musalsal bil awwaliyah. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang rahman itu, orang yang kasih, orang yang belas itu Allah Ta'ala akan kasih. Rahmatilah. Dalam hadis tersebut, rahmatilah mereka yang berada di bumi, maka kamu akan dirahmati mereka yang berada di langit. Maknanya malaikat-malaikat akan menurunkan rahmat. Saya akui nak menyantuni pesakit ini satu benda yang sangat sukar.
Dia yang sakit kena sabar, kita pun kena sabar. Maka dengan sebab itu nak mempunyai sifat Rahman, kita nak kena tahu apa yang kita boleh dapat daripada orang yang sakit. Dia tahu dah dia sakit, memang dia nak kena macam-macam daripada kita. Nak kena berubat lah, nak kena itu, nak kena makan suap lah. Bukan makan suap rasuah tu, ini makan bersuap ya, menggunakan sudu. Jadi kita nak kena tahu apa yang kita boleh dapat dari dia, barulah menimbulkan rasa semangat. Taklah rasa beban sangat, walaupun beban juga sikit-sikit. Ya. Maka kata ulama, untuk menimbulkan cinta, kita kalau mencintai seseorang, kita kalau menyayangi seseorang, kita kalau nak mengasihi seseorang ataupun sesuatu perkara, maka tak dapat lari daripada tiga perkara ni. Yang pertama kata ulama, kerana al-jamal, kerana segak, handsome, cantik. Jadi kerana jamal, ya. Yang kedua kerana kamal, kerana dia sempurna, perfect. Yang ketiga kerana an-nawal, kerana dia ini boleh memberikan sesuatu kepada kita. Orang sakit, jamal ni mungkin tak ada dah. Tak ada dah lah. Atas katil hospital, rambut berserabai, muka berkerut, tak ada jamal lah. Ya, Jamal Abdillah pun tak boleh nak jamal hari tu. Jadi itu yang pertama mungkin hilang daripada dia. Dan dia tak boleh bagi pada kita. Yang kedua, kamal. Dia pun tak boleh nak bagi kamal kepada dia kerana dia sedang diuji. Maka kita boleh dapatkan mungkin apa yang kita boleh dapat daripada dia, an-nawal, iaitu kita boleh dapat yang pertamanya ialah berdasarkan hadis-hadis Nabi yang banyak sangat tentang orang yang sakit ini, antaranya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maridtu falam ta'udni." Saya rasa mungkin Ustaz Fawaz pada sesi pertama tadi pun dah sebut hadis ni, cuma saya tak hadir tadi, saya tak tahu. Kalau saya terambil isi dia tu halal lah ya. Mungkin banyak, mungkin yang saya sebut ni mungkin yang dah disebut oleh Ustaz Fawaz. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, aku sakit. Tuhan menyifatkan dia sakit. Maka hamba itu bertanya, kaifa tamrad wa anta rabbul alamin? Kamu bagaimana kamu sakit ya Allah sedangkan kamu adalah Rabbul alamin. Kamu adalah Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hamba aku yang sakit, dan kalau kamu ziarah dia, kamu akan dapati aku berada dengan dia. Menunjukkan bahawa rahmat Allah kita boleh dapat dengan orang yang sakit. Sebab tu hospital adalah tempat yang di antara yang paling banyak rahmat turun. Doktor, nurse ataupun staf hospital kalau berdoa, insya-Allah Tuhan mudah kabulkan. Kerana apa? Kerana di situ tempat rahman Allah Taala turun. Ya. Jadi ini perkara pertama yang kita boleh dapat daripada orang yang sakit. Cuma kita kena beriman lah. Jadi iman ini perkara yang paling mahal sekali. Sebab itu imanlah yang nak menentukan kualiti kerja kita. Imanlah yang nak menentukan hala tuju hidup kita. Kalau tidak, tak boleh dapat apa-apa. Ma u'tiya ahadun 'ata'an ba'dal yaqin khairan minal 'afiyah. Tidak dikurniakan kepada seseorang itu yang lebih baik daripada sihat. Kita anggap benda yang paling mahal dalam dunia ni sihatlah. Kalau ada duit berjuta-juta, berpuluh juta, ada tanah berbidang-bidang, rumah ber-10 ke 20 buah pun, tapi kalau sakit, tetap katil hospital juga yang paling sedap nak tidur. Jadi tak ada manfaat. Maka yang paling mahal ialah yakin. Walaupun orang kata yang sihat itu yang terbaik, tetapi yakin lebih mahal. Maka dengan sebab itu kena tanamkan keyakinan untuk kita istiqamah, sabar untuk melayani kerenah pesakit, nak menyantuni pesakit. Ya. Antaranya ialah orang yang sakit ini boleh menolak bala. Boleh menolak bala. Kita kalau diuji, bala dengan makna ujian, kita diuji dengan sekian-sekian, bermakna dekatnya dengan orang yang sakit, boleh menolak bala ataupun mengurangkan, ataupun Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan bala tersebut. Ini antara faedah yang kita boleh dapat daripada orang yang sakit. Jadi beruntunglah doktor-doktor, orang nurse, semualah yang terlibat. Walaupun orang tersebut orang awam yang menziarahi pesakit, maka mereka akan dapat habuan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau ramai beriman, saya rasa habis
Orang pun hospital mati habis semua. Setiap hari orang pergi hospital sebab nak ziarah orang sakit. Sebab apa? Sebab rahmat Allah banyak turun pada orang yang sakit dan kita yang berziarah akan dapat tempias tersebut. Yang ketiganya ialah Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan pada orang yang sakit dengan kita mendekati dan menyantuni ialah mustajabnya doa. Ya, mustajabnya doa. Saya nak ringkaskan kerana masa mungkin tak sempat nanti. Yang keduanya ialah sedih. Maka bila sedih, tugas kita nak bagi dia seronok balik. Ya. Banyaklah dia punya wasilah nak bagi seronok balik ni. Itu kena bergantung kepada kreativiti diri masing-masing. Ya, ada yang kadang-kadang nak gembira tak payah teruk-teruk, geletek je kaki dia. Geletek je lah. Kalau dia boleh gelak, dia boleh seronok. Kan? Tapi menimbulkan kegembiraan, menyuntik semula kegembiraan ini, ya, adalah ibadat yang mana antara yang afdal disebut dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis Nabi SAW ada yang menyebut afdalul amal. Sebaik-baik amal yang boleh kita lakukan ialah idkhalus surur, memasukkan kegembiraan alal mu'min, ke atas jiwa orang beriman. Ya, macam-macam cara. Ini bergantung. Ada orang yang hantar berikan bunga. Irsal az-zuhur maknanya memberikan bunga kepada sebagai hadiah. Supaya dia tak rasa dia seorang. Ya, supaya dia tak rasa dia seorang. Imam Malik sendiri ditanya, wasu'ila al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu, ayyul a'mal? Apakah amalan yang ayyul a'mal tuhib, maknanya apakah amalan yang sangat disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawab Imam Malik, idkhalus surur 'alal muslimin, memasukkan kegembiraan ke atas orang muslim. Tak kiralah kalau dia bukan orang Islam pun, memasukkan kegembiraan kepada mereka yang ditimpa musibah itu, maka itu adalah di antara seafdal amalan yang kita boleh lakukan. Kemudian bila kita faham dia sibuk, apa yang kita boleh buat? Dalam hadis lain Nabi menyifatkan orang yang sibuk misalnya orang yang kematian ahli keluarga. Nabi pernah menyebut dalam hadis, isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatlah kepada ahli keluarga Ja'far itu makanan. Kita bila orang mati, kita duduk menyibuk di rumah orang mati, duduk tunggu pula orang jamu kita. Kan? Sebenarnya kalau mengikut sunnah ialah kita bawa makanan supaya dia dah tak sibuk, kerana dia memang Nabi sendiri kata fa innahu atahum ma yashghaluhum, kerana telah datang kepada dia satu urusan, satu perkara yang menyibukkan dia. Sama juga orang sakit, dia fikir macam-macam. Dia fikir anak dia nak sekolah lagu mana, suami dia siapa nak tolong masak sebab suami dia tak makan luar, tak makan kedai, hari-hari dia nak kena masak, macam-macam dia fikir. Maka akhirnya dia jadi sibuk. Maka tugas kita ketika itu ialah jangan bagi dia makin sibuk lah. Ya, antaranya ialah qillatus su'al. Jangan tanya banyak sangat. Kita ziarah, kita nak menyantuni. Ini antara yang kita nak kena sedang lah. Tanya banyak. Sampai yang tak berkenaan dengan sakit pun tanya. Sikit-sikit sudahlah. Sampai tanya anak tingkatan 5 tu, anak yang hari tu ni universiti ambil kos apa, hak ni anak ni suami macam mana, ini kerja, semua bertanya berkenaan urusan-urusan perkara-perkara yang meletihkan dia untuk nak jawab. Ini menyibukkan dia. Ya. Demikian juga kita jangan menambahkan cerita yang memberatkan jiwa dia, kerana dia sibuk. Waktu kata ulama, jangan kamu bertanya, menceritakan kesihatan kamu di hadapan orang yang sakit. Kita ziarah dia sakit. Ziarah dia sakit tu tiba-tiba duk cerita, saya tadi sebelum nak main dah lah jogging dalam 3 round. Cerita kata dia jogging pula. Cerita sihat dia di hadapan orang sakit. Itu tak betul. Kemudian jangan kita bercerita tentang harta kita di hadapan orang yang miskin, orang yang tak ada duit, orang yang muflis. Jangan cerita tentang anak kita di hadapan orang yang mandul. Ini etika, ini adab kita. Maka jangan kita menyibukkan dengan urusan-urusan yang tidak berkenaan sehingga meletihkan dia. Dan yang terakhir saya khususkan kepada para asatizah, ni khususnya lah, dan juga kepada juga staff nurse, saya terlibat sebelum ini memberikan kursus berkenaan dengan fiqh at-taisir, iaitu fiqh-fiqh yang memudahkan supaya pesakit bila nak melakukan ibadat kita berikan pandangan-pandangan yang mudah. Ya, ini khusus kepada para asatizah terutamanya supaya tidak membebankan dengan pandangan-pandangan yang memberatkan. Jadi antara menyantuni pesakit ini ialah kita memberikan pendapat yang ringan. Kerana kita ada dua dalam hukum, ya.
Yang pertamanya azimah. Yang keduanya disebut dengan rukhsah. Azimah ialah hukum asal. Rukhsah pula keringanan yang dia boleh dapat apabila dia ditimpa sesuatu musibah. Maka kita tetap juga nak bagi azimah kepada dia. Ini memberatkan dia. Ya, mungkin kalaulah kita boleh ingat balik hadis Nabi SAW berkenaan, saya tak ingat daripada matan hadis, cuma saya ingat mafhum dia lebih kurang, seorang sahabat yang mana selepas peperangan berlaku keretakan di kepala. Retak di kepala. Kemudian dia tidur pada malam tersebut, berlaku janabah. Maka dia perlu untuk menyucikan diri, angkat hadas besar. Maka dia bertanya kepada sahabat-sahabat yang ada di tempat tersebut, maka lagu mana, bagaimana nak selesai masalah ni? Maka seorang sahabat memberikan fatwa. Ya, sebab tu fatwa ni bahaya. Kalau tak kena orang, bagi tak kena orang, tak kena tempat, tak kena situasi, menyebabkan huru-hara. Maka seorang sahabat bagi fatwa, kamu kena juga mandi. Mesti juga mandi. Apa jadi tuan-tuan? Bila dia mandi, mati. Apa Rasulullah beritahu dekat dia? Kamu telah membunuh dia. Bila sampai maklumat ini kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah kata kamu telah membunuhnya. Ya. Sedangkan kita mempunyai banyak mazhab, banyak pandangan. Kalaulah rasa dalam mazhab Syafi'i sukar, kita boleh berpindah kepada mazhab lain. Beri pandangan yang ringan. Kerana mazhab itu dia bukan, ya, mazhab ini dia bukan Islam. Kalau sebut mazhab Syafi'i, itulah Islam. Mazhab Maliki, itulah Islam. Tak mesti. Ya. Mazhab ini, dia mewakili sebahagian pandangan. Bahkan dalam mazhab Syafi'i sendiri menyatakan, Mani betuliya bisyai'in fal yuqallid man ajaza. Kalaulah kamu diuji dengan sesuatu urusan, satu perkara yang mana dia bukan yang bukan ijma', mesti buat macam ni sahaja. Ada jawapan yang kedua tak? Ada jawapan yang ketiga tak yang boleh meringankan dia? Maka berilah jawapan yang ringan. Kerana fiqh ini sebenarnya terbina di atas taisir, di atas kemudahan, maka berikan kemudahan pada dia. Ini saya kira salah satu yang saya boleh sebut kalau kita nak menyantuni pesakit dan keutamaan yang kita boleh berikan. Jadi tak boleh banyak saya senaraikan kerana masa tak panjang. Jadi saya kira yang utamanya kita memberikan apa yang sepatutnya kepada pesakit, insya-Allah. Jadi semua ini takkan kita mampu buat melainkan min qalbir rahim, daripada hati yang rahim, hati yang rahmah, hati yang kasih dan hati yang sayang. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz. So para hadirin, ada 3 perkara yang kita boleh ambil daripada penerangan Ustaz tadi ya. Bila kita ziarah pesakit, jangan lupa menggembirakan hati mereka, memudahkan urusan mereka, dan kalau nak sembang jangan lama-lama. Okey, seterusnya kita nak bertanyalah dengan panelis kita yang kedua, Datuk Dr. Harlina. Sekiranya ada lagi berkenaan dengan etika ketika menyantuni pesakit, dan seterusnya, apakah pandangan Islam berkenaan dengan perubatan alternatif dan terapi tambahan seperti herba, urutan, kalau adalah, teruslah macam tu. So 2 terus. Ya. Terima kasih. Dalam 6 minit ni. Tak aci. 6 minit, 12 minit tak ada masalah. Okey, Datuk. tak apa. Terima kasih Azlim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi rakan panelis saya, moderator saya, Datuk Dr. Azman Yaakob selaku perasmi, ya, plenary, pengarah-pengarah, ketua-ketua jabatan, dan yang paling saya kasihi peserta-peserta convention fiqh perubatan ni. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, saya panjatkan kesyukuran yang tak terhingga kerana masih berada di sini. Bulan lepas, 3 hari bulan September, saya di dalam ICU, ya, HCTM, UKM, diuji Allah dengan decompensated dengue shock syndrome, ya, on day 4. Dan saya fikir-fikir balik, agaknya sebab saya nak kena jadi panelis hari ni lah agaknya. Allah jadikan saya pengalaman, sebab kalau saya jadi panelis mungkin bulan Julai ke, saya tak akan bagi input yang sebegini. Sebab sangat mahal apa yang saya dapat apabila doktor menjadi pesakit sendiri. Dan bukan sekadar sakit yang kecil-kecil, tapi a very severe life-threatening condition.
Saya sebenarnya mungkin diberikan ada orang kata bonus umur, tapi pada saya is an extra borrowed time. Dan ya satu masa tambahan yang dipinjamkan Allah yang tadi supaya saya berbuat yang lebih baik dan lebih banyak. Do better, do more. So this is part of it. Sumayah, saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Sumayah yang sangat berusaha ya sebagai liaison saya untuk dapatkan saya kemari. Saya kata saya tak mampu lagi nak naik kapal terbang seorang-seorang. Tapi saya nak ucapkan Dr. Rasliza, rakan baik saya, dia kata main naik kereta dengan dia. So saya berada di sinilah, Alhamdulillah. Balik kepada tajuk ni, ya, yang tadi etika tu, saya rasa saya nak definisikan dulu sikit. Ya. Apa dia etika, apa dia pesakit, dan apa dia doktor atau perawat. Okay? So pesakit tu kalau Dr. Har selalu etika perubatan ni dia lecture 2 jam tau kalau dalam PPD, tapi so yang ni I compresskan dalam 3 minit macam tu. Selalu kita kata definition of patient atau siapakah dia pesakit, person plus disease. Senang. Kita ni sangat kuantitatif kan. Jadi kalau yang paling panjang definition tu tak ingat lah. Tapi kalau ya patient plus disease. So kalau misalnya pesakit dengan individu manusia tu dengan penyakit. So kalau dia ni ada masalah kardiologi, dia jadi cardiac patient. Kalau dia ada masalah hamil, dia jadi obstetric patient saya. Kalau dia ada masalah ortopedik, dia jadi orthopedic patient. Kan, ya? Dan dalam dunia perubatan, pendidikan perubatan, kita macam banyak emphasis on the disease. Ingat tak dulu, kita ni jadi pelajar perubatan, kita tak ingat nama patient. Kita bed 17 peritonitis, bed 8 ada hernia, kita tak ingat nama dia because we don't see the patient ya, dengan izin as a patient, as a human being. Kita nampak dia as a disease. So disebabkan oleh itu, saya rasa tidak mengherankan bila kita sekarang ni bekerja sebagai doktor macam robot aja. Sebabnya kita tak nampak yang di depan kita tu seorang pesakit ya, yang juga macam kita, dia ada cita-cita, dia ada keinginan yang harus kita ya lihat dalam semua aspek dia. Ya, yang jeris tu, jasmani, emosi, rohani, intelektual dan juga sosial dia tu. So oleh sebab tu, mari kita definisikan pesakit tu siapa. Pesakit itu adalah gambaran kita. You are going to be like your patient, you know. It's just a matter of time. Sekarang yelah ya, handsome, cantik ya, masuk kat klinik tu dengan high heelsnya, dengan sombongnya. Tunggu. This is coming from somebody who has gone through that process, ya. Macam mana vulnerable-nya bila you are on the bed, macam mana vulnerable-nya you are on the wheelchair, kan? You are so vulnerable. And tadi sebenarnya Datuk Azman was trying to deal with that vulnerability by bagi terima kasih kat orang yang tolak dia. You are actually trying to make yourself comfortable, kan Azman? Okay. Saya panggil Azman je lah. Saya pun Datuk, dia pun Datuk je Azman. Okay. Okay. Now, saya suka tadi bila ya, saya kata mesti ada hikmahnya kenapa Allah jadikan perasminya datang dengan wheelchair. Saya sebagai forum panelistnya sendiri dah merasa masuk ICU. This is actually a very important lesson for all of us. Okay? Jadi pesakit tu saya definisikan sebagai orang yang itulah dia kita nanti, satu hari nanti. Ya, yang ketika diuji dengan Allah dengan hilangnya nikmat kesihatan. Ya, dan diuji dengan kesakitan-kesakitan yang kita mampulah. Orang ni, orang tu macam tu. Ya, tetapi dekat sini, saya pun pelik. Kenapa patient tu nama patient? Because they are not patient. Dia tak sabar. Can we use other name tak agaknya? Kan? Don't call them patient because they are definitely not patient. Saya selalu beritahu medical student saya, kalau you nak kerja dengan orang yang senyum, happy, you kerja dalam bank. Bank tu, kalau yang kat dalam tu, you jumpa dia kalau you ada 5,000 ke atas atau 10,000 ke atas saja kan, Dr. Zarudin, urusan. Kalau tak you kat ATM tu lah, dia tak nak jumpa you pun. Dia suruh deal dengan mesin tu je. So bila dia masuk tu, mesti ya, yang jenis ribu-riban tu kan, juta-juta tu. So dia senyum je lah. Tapi patient kita, dia masuk jumpa kita tu, tolong perawat-perawat semua. Dia dalam keadaan takut, sakit, ya, sangat gusar dia kan.
Dia tak tahu macam ni lepas tu. Dan dia tentu sekali walaupun dia seorang yang senyum selalu, tapi bila dia sakit, dia terus hilang senyum dia. Sebab patient kita dia datang ke hospital tu sebab dia tahu di situ kita ni ada. Siapa dia kita ni? Doktor, ya, perawat yang lain, ya, nurses, ya, paramedic semua yang dia ajar dengan clinical reasoning, penakkulan klinikal tu. Saya dari UKM, ya, kalau kita ada nama bahasa Melayu kita guna nama tu. Ya, so penakkulan klinikal adalah clinical reasoning. Saya mengajar clinical reasoning. Dan dalam ujian saya baru ni, saya minta satu ke Allah. Bila kita jadi doktor ni kan, we know what's happening to us. Jadi masa saya rasa saya dah tak ada urine output dah pagi tu, saya kata okay, most probably saya masuk ICU, tapi saya doa ke Allah, ya Allah, tolong protect and safeguard my brain. Because you can actually get encephalitis lah, bleeding lah, macam-macam kan. Saya kata satu, ya Allah, tolong protect my brain. Tapi Alhamdulillah memang protect, tapi saya lucid all throughout. Jadinya saya, tujuannya rupanya untuk saya relate ni. Imagine kalau saya memang intubated and ni, I will have a different experience. Tapi bila saya lucid ni, ya, jadi bila every single thing ya, yang dia orang buat ni, saya interpret my clinical reasoning. Sebab saya mengajar clinical reasoning. You know why your patient actually come to see you? Because they want 3 things. They want diagnosis. Saya sebut ni in plurality, bukan diagnosis tu. Yang itu kita tak nak yang macam AI punya diagnosis sampai kecil-kecil tu. No. We want you to be a human doctor who will come up with diagnosis. Ingat tak? 1 provisional diagnosis, 2 or 3 differential diagnosis. Kedua, the patient sebab apa? Doktor, saya ni sakit apa? Dia nak diagnosis. Kedua, dia nak ubat. So you must come up with treatment plan through your reasoning ni. And of course, last kali dia nak prognosis. Ya, saya ni boleh baik tak doktor? And teaching you that 5 years plus 4 or more to be a specialist or subspecialist lagi tu is to sharpen this. So diagnosis you as a pakar mesti lagi detail. You know, treatment plan you mesti lagi kemas. And prognosis pun mesti lebih tepat. So inilah bendanya yang patient nak daripada kita. So I nak menyeru kat korang ni, bahasa korang pula dah. Siapa yang rusty sangat, yang dah berkarat sangat clinical reasoning tu, pergi baca balik buku. Ya, please lah kan. Itu salah satu tanggungjawab kita. Kita kena updated. Ada penyakit X ke apa ke kena tahu. Kan ya. Sebabnya itu patient akan datang kepada kita dengan 3 benda ni yang diorang nak. And remember ni kalau ada teachers around you, Bloom taxonomy, itu adalah bila kita nak tengok HOTS ke LOTS. Lower order thinking skill, ya, 3 yang bawah tu, ataupun HOTS yang atas, yang pucuk dia tu adalah creates. So doctors, nurses, ya, paramedics, we always create these 3 things. Diagnosis, ya, treatment plan and prognosis. Ada 5 patient SLE depan ni, there are 5 different SLE patient. Ya, you tak boleh pakai satu ubat tembak semua orang, tak boleh. So these are the patient yang ya, masa dia sakit ni dia sangat dependent kat kita. And remember tau, dia ada banyak sangat kerisauan dia. Especially kalau sakit dia berat, aku ni hidup ke tidak ni? Alright. Etika. Cepatlah ni kalau takkan aku seorang je cakap, Kang Hadi tak sempat cakap ya. Saya nak tanya you all faham tak? Etika dengan nilai dia lain. Ini sebab saya pun mengajar etika juga. I got worried when everybody talks about ethics and nobody define it. Okay? Ethics sebenarnya adalah set of conduct, ya, satu set yang the do's and don'ts, the right and the wrong, macam tu kan? Dia fix. Ya, selalunya prinsip tu dia tidak berubah, kan? Dan dia tujuannya untuk constrain kita. Dia bagi kita boundaries, tak boleh lepas daripada tu, ya. Datuk? Okay. Nilai pula is actually a stimulus to your thinking supaya you timbang tara in making decision and making your priority. So, value has a different role daripada ethics. Value will actually, ya, dia motivates you to do something, kan? And it is not constant. It change even in the same person. 10 tahun dulu, benda tu sangat bernilai. Sekarang tak bernilai pun. Kalau antara ramai-ramai kita ni ada 500 orang, 500 nilai kepada satu botol ni. So, different value,
from different people. Sedangkan kita sendiri pun over time different. And you see, benda yang ethically correct tapi tidak dinilai dengan tinggi, tak ada orang akan buat. Tapi benda yang unethical, yang unethical memang tahu sah dah benda tu mungkar, tapi semua orang nilai tinggi, orang akan buat benda tu. So I leave it to you all. Are you actually going by your ethics or by just your value? Sebab hari ni bila Ustaz cerita, Al-Fadhil Ustaz cerita banyaknya pahala, ramai dah tak ingat kan? Ya Allah ya, banyaknya pahala. Tapi sebab pahala ni bergantung dengan niat. Kita semua datang convention ni kan? Orang yang paling banyak dapat pahala, orang yang paling betul-betul ni, ada yang, I datang ni sebab bos I suruh. I datang ni sebab I nak dapat CPD point. Nanti bulan Julai tahun depan tak cukup 20 Datuk. Kalau siapa datang just for the CPD point, cukup je CPD point je lah. So begitu juga. Apa niat you every time you keluar rumah, parking kereta punyalah susah ke hospital tu. Antara satu yang saya sangat value bila pencen ni, aku tak ada dah parking space kat the basement tu tak. Ya Allah, yang itu tu kan. Punyalah valuable parking space kita. Punya susah-susah macam tu, tapi niat kita lupa. Itu dah bila kita ada ujian, tak tahan ni kita. Bila saya dengar kan, seronok datang convention ni, because kita dengar orang lain, bidang lain cakap pasal kita. Dia anggap, Fawaz, saya panggil dia Fawaz, ya. Ustaz Fawaz dia kata, ini adalah malaikat rahmah. Kita kata, ya ke? Macam datang daripada neraka, ya ada. Jadi kan, macam ni saja. Ya. Bila ajal datang menjenguk, masa tu nanti kita tak boleh datang balik kat sini. Masa tu nanti kita tiba-tiba nampak 10 tahun kita jadi doktor, 15 tahun kita jadi nurse, sampai sana semua kosong. Sebab niat kita tu. Okey, jadinya banyaklah nak cakapnya kan, tapi saya ingatkan yang 4 prinsip of medical ethics lah ya. Apa dia? Kalau aku bagi tanya seorang-seorang ni terlupa dah. First is beneficent, dia mesti memanfaatkan orang. And then do no harm. Non-maleficent, jangan sampai memudaratkan orang. Ingat ya, beneficent tu untuk patient. Bukannya benefit berapa banyak aku dapat ni lepas aku treat patient ni. Bukan tu. Of course, do no harm. Do no harm tu by bagi atau you withdraw anything yang will cause harm. Dan of course, satu lagi adalah autonomy. Di sinilah adanya kerahsiaan. Dan juga yang terakhir adalah justice. Kita tak boleh nampak the size, shape and colour of the patient kan. Dan kita tak kata, ya tak suka lah patient ni, so you tak treat patient tu, tak boleh. Okay, I might not be able to do anything about your experience dealing dengan orang yang mungkinlah you tak suka ke apa kan. Tapi as a professional, you cannot translate that negative emotion into negative behaviour and conduct. Itu cakap orang putih, cakap Melayu pula. Dalam kita merawat pesakit ni, dalam konsep prinsip justice ni, kita kena berlaku adil. Tak kiralah dia musuh kita ke apa. Musuh kita datang, matanya, biji mata ni terkeluar. Dengan orang yang kita sayang, ada satu stretch ni yang mungkinlah kena stitch, 4 stitch. Kita kena treat kita punya musuh tu. Itu conduct kita, itu prinsip kita. Akhir sekali, tentang rawatan alternatif semua, let's put it this way lah kan. Yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya kita tak tahu ubatnya dengan siapa. Ikhtiar yang kita ada ni melalui allopathic medicine ni dengan evidence-based medicine. Saya suka sangat Ustaz Fawaz bila sebut pasal R&D. Saya rasa best lah Ustaz ni kan. Memang itu yang kita perlu. So duit-duit iMedicare tolong. Kena bagi banyak grant for research kan. Bukan suruh kami beli je you punya drip. Gitu kan. Jadi so yang itu sangat penting sebab through research ni, dan research tu kena buat di sini. Bukannya research daripada US kita nak apply kat sini. So yang itu tu yang menjadikan kita memang kena very well informed dengan praktis kita. Dan kalaupun ada, dan alternatif ni macam-macam. Ini saya punya last statement tentang alternatif. Of course your patient nanti dia akan tanya kan pada saya, kita
bertanggungjawab dengan ilmu kita. So kita lebih yakin dengan ilmu kita sebab kita rasa it's evidence based. So kita kena yakin kan. I think you know why yang banyaknya yang pergi kepada alternatif, they have lost confidence in us. Ya, kita sebagai doktor jangan salahkan patient dulu. Kita salahkan kita sebagai yang dah hilang sifat rahmahnya, yang tidak ada lagi that charisma. Ya, yang mana patient masuk je dalam bilik kita tu, dia tengok kita senyum je pun dah hilang dah. Separuh sakit dia. Yang mana kita kata pak cik dah sihat ya, pak cik boleh balik lah, nak datang bila-bila. Tak doktor, saya nak datang lagi 3 bulan pun tak apa, 4 bulan pun tak apa. HUKM tu kita susah betul nak discharge patient. Sebab kalau kita nak discharge pun Datuk, nanti dia nak datang juga. So kita kata, okey pak cik nanti tunggu 2 jam, lepas tu jumpa saya 5 minit. Tak apa doktor, janji saya nampak muka doktor. Takkan kot pengarah hospital nak kata, you all, specialist, jangan baik-baik sangat lah. Macam tak boleh lah kan. So, doktor penyerahan pertama ni, doktor nak tanya, who are you? You. Ya? Kita ni sebagai doktor atau sebagai nurse, adakah kita pembawa rahmah tadi tu? Bila patient nampak je kita, dia dah rasa lega dah. Ataupun patient nampak je kita, alamak doktor ni lah. Kan? Nampak staff nurse ni aja, alah takut dah. And they lost their confidence sebab kita pun sendiri ya dah kehilangan sifat rahmah itu. Wallahualam. Terima kasih Datuk Dr. Halina. So kita dapat dengar daripada pengalaman sakit di ICU, bagaimana kita nak kita dilayan sebagai seorang pesakit. Kadang-kadang kita lupa bila kita jadi perawat. Sepatutnya bila kita merawat tu kita kena rawat seperti mana yang kita nak dirawat. Put ourselves at the patient's shoes. Betul tak? Macam tu Datuk. Okey, seterusnya berkenaan dengan, tadi kita bercakap, Datuk dia cakap sikit berkenaan dengan perubatan alternatif dan itu pandangan Datuk berkenaan dengan kenapa pesakit kita pergi ke perubatan alternatif. Sebelum tu lagi, kalau kita boleh tanya dengan Ustaz Hadi berkenaan dengan, orang kata ilmu perubatan ni ilmu perubatan moden. Adakah itu ilmu perubatan Islam ataupun macam mana Ustaz sebenarnya? Sebab ada pandangan-pandangan yang kata even doktor perubatan pun sendiri tidak percaya dengan ilmu perubatan. Adakah ilmu perubatan moden bukan perubatan Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk menjawab soalan ini, sebenarnya istilah ilmu perubatan Islam itu sebenarnya merujuk kepada apa? Saya suka mengatakan bahawa apa sahaja yang merujuk kepada kebaikan, masalih, kebaikan manusia, semuanya itu adalah perubatan Islam. Mungkin di sana kalau ada sedikit perbezaan dengan tuan-tuan dan apa yang tuan-tuan dan puan-puan faham, saya terimalah. Cuma apa yang saya faham ialah apa sahaja yang berkait dengan kebaikan, apa yang baik berkaitan dengan masalih setiap hamba yang berada di atas muka bumi ini, semuanya itu adalah ilmu Islam. Profesor Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti pernah mengkritik bagi mereka yang menggunakan bahawa ilmu syarak ini fiqh, ilmu syarak ini usuluddin, ya. Ilmu syarak ini ialah ilmu tentang tasawuf. Adapun ilmu perubatan matematik ini bukan ilmu syarak. Dan ini pernah dikritik. Sebenarnya semua itu adalah ilmu Allah dan ilmu syarak. Kita yang memisahkan di antara syar'i dan tidak syar'inya sesuatu ilmu itu, inilah yang saya faham berlaku pemisahan di antara ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Dan akhirnya bila kita melakukan pemisahan ini, maka ramai orang menganggap bahawa ini bukan Islam dan ini Islam dan ini bukan Islam. Sedangkan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu pernah menyebut, ma ra'aitu afdala ilman ba'da syariah, aku tidak pernah melihat ilmu yang lebih afdal untuk dipelajari selain daripada ilmu syariah ialah ilmu perubatan. Jadi kalaulah kita tengok dalam hadis Nabi SAW, ya, berkenaan dengan satu penyakit yang ditimpa oleh kaum Urainah.
Hadis itu nama hadis uraniyin. Yang saya nak menyebutkan di sini supaya bagaimana para ulama memahami hadis ini sebahagiannya, mereka melakukan sedikit komentar tentang Nabi memberikan minum kerana mereka ini ada satu pesakit, dia orang tak biasa dengan cuaca di Madinah, maka Nabi memberikan susu yang dicampur dengan air kencing unta. Jadi bila dicampurkan dengan air kencing unta, maka diberi minum dan lega. Rentetan kepada hadis itu panjanglah, mereka membunuh orang yang pemilik unta itu, dan sehingga tamat nanti mungkin benda itu tak, kalau saya cerita mungkin nanti akan mengambil masa. Cuma poin di sini saya nak bagi tahu, sebahagian ulama memberikan komentar bahawa Nabi memberikan kaedah perubatan tersebut mengikut zaman itu. Dan kita sekarang mungkin tak guna dah meletakkan air kencing. Ya, air kencing unta ini sebenarnya dia khilaf, adakah dia najis ataupun tidak. Mazhab kita Syafi'i, ya najis. Tapi sebahagian mazhab yang lain menganggap bahawa mana-mana haiwan yang dimakan dagingnya, makulul laham, maka yang keluar daripada kemaluannya itu tak jadi najis. Jadi saya tak nak bincang berubat dengan najis kerana tak semua sepakat. Apa yang saya nak bagi tahu ialah di sini asas kepada ilmu perubatan ini dia bukan wahyu. Ini bukan sekular pula. Saya nak bagi tahu asas kepada ilmu perubatan ini dia adalah eksperimen, dia adalah, jadi apa sahaja kalau kita buat eksperimen, kita buat, ataupun dalam istilah bahasa usul fiqh disebut dengan istiqra. Bahasa perubatan mungkin induksi kalau tak silap. Ya, istiqra. Dan kata Al-Imam Izzuddin Abdus Salam, sesungguhnya masalih dan mafasid manusia ini dia bergantung kepada bitajarub dan juga wal adah. Tajarub maknanya ialah tajribah, eksperimen. Ini imam bukan lekeh-lekeh yang menyebutkan, Al-Imam Izzuddin Abdus Salam, sultanul ulama. Maknanya setiap kali kita buat kajian dapat benda baru. Kita anggap benda baru itu moden. Tetapi yang moden itu sekiranya kajian tersebut menambah baik perubatan kita, menambah baik rawatan. Apa sahaja maknanya dia adalah ilmu Islam. Dia adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah ilmu Islam, dan tak boleh kita memisahkan di antara istilah ini perubatan biasa dan ini bukan perubatan Islam dan sebagainya. Selagi mana dia ada masalah dan sebagaimana dia ada kebaikan, maka kita kena anggap bahawa dia adalah dari Islam. Boleh ya? Okay. Terima kasih Ustaz. So segala ilmu yang kalau saya salah saya betulkan Ustaz ya. So maksudnya segala ilmu yang baik itu adalah datangnya daripada Islam juga lah Ustaz ya. Ya. Okey. Okey. Seterusnya berkenaan dengan isu sini saya nak teruskan Datuk dengan sedikit dengan sebab disebabkan oleh masa kita yang tak panjang ni. Seterusnya berkenaan dengan hak-hak pesakit dalam perubatan Islam. Apakah hak mereka untuk disembuhkan? Apakah hak mereka untuk menerima rawatan? Apakah kita boleh memaksa mereka untuk menerima apa nasihat ataupun suggestion daripada kita, Datuk? Terima kasih Hazlin. Dia ada satu soalan pasal AI, teknologi yang terkini. Mungkin jawapannya Ustaz Hadi dah cakap dah. Maknanya kalau dia elok, dia bermanfaat, so jangan ragu-ragu, itu memang perubatan Islam. Jangan bila dianya diberikan oleh, minta maaf ya, asatizah kan, dengan ayat-ayat Qurannya, dengan hadis yang mungkin hadis dhaif, hadis palsunya, kita kata itu Islam. Yang kita beri ini bukan perubatan Islam. Yang tu yang buatkan kita sendiri, mungkin ada yang daripada perubatan sendiri pun tiba-tiba dia denounce dah. Sebab dia punya pandangan yang begitu. Okay. Tentang hak-hak pesakit kita suka sebut tentang hak tapi sebenarnya saya selalu katakan hak ni is a part of the 3R. First is responsibility, and then rights, and then respect. And I actually mention this ikut kronologi. Okay? Responsibility adalah fungsi, peranan, tanggungjawab kita. Nah, apabila kita telah melaksanakan tanggungjawab kita, baru kita boleh tuntut hak keistimewaan kita. Ya? Kemudian hak itu pula mesti dihormati. Hari ni kita duk sebut pasal hak aja, tanggungjawab kita tak nak tahu.
Ya, hak saya nak kahwin 2. Tanggungjawab awak dengan isteri nombor 1 pun tak habis. Cakap pasal hak pula. Itu paling best lah kan, kalau nak bagi ni kan, bagi contoh kan. Tapi apa gunanya hak kalau tidak dihormati? Jadi bila cakap tentang hak pesakit, ya, apa tanggungjawab dia tu yang dah dia ada jadi hak? Tanggungjawab yang dia ni adalah menerima sakit dia tu. Ya, kalau saya masa dekat dalam, ya, bila saya tadi compensated tu, kalau ikut saya nak lari je. Tetapi saya sakit. I am very ill. And then saya ucap terima kasih sangatlah, ya. Hospital saya tu dah jadi hospital Masjid Ibadah juga, alhamdulillah. Tapi satu lagi, there must be something right with the way ni. Tak ada seorang yang bagi tahu saya, ni saya kata saya, Prof, you are strong. You can fight this. You know, there is toxic positivity. Let me tell you that. Bila you sakit, orang cakap you are strong. Rasa macam tumbuk kepala dia tau. I am not strong, I'm sick. Nak angkat satu jari ni pun tak larat. Tiba-tiba there you are macam cheerleader. You are strong. Saya doa sangat, ya Allah, janganlah ada orang cakap itu. Alhamdulillah tak ada. Kalau ada memang dengan daya yang penat betul denggi ni sebenarnya. Ya. Rasa saya macam nak tolak dia kalau dia cakap macam tu. Tapi tak ada yang cakap. So please ya, ni satu daripada pesakit. Janganlah nak sangat bermotivasi sangat tu. Listen aja. Validate. Ya, validate dia orang punya worry, dia orang punya vulnerability tu. Dan saya ingat lagi ya, semua tu anak murid saya, alhamdulillah, tu satu nikmat jadi cikgu. Ya, bila they fight for that ICU bed for me, okay ya. Lah 5 minit pula tak boleh cerita. Ya, jadi cumanya saya, because ICU bed kami masa itu sangat restricted, ya. Yang selalu 24 bedded tu dah tinggal 12 bed saja sebab masa tu tengah renovate ya. So the past 1 month they always fight for it, and then when they decided that kena masuk ICU, they fought for that bed, and yes, consultant tu dia gaduh tu, dia kata I must have that bed for Prof Har. She's my teacher, you know. And then rupanya yang kat sebelah sana intensivist tu pun nama murid saya juga. She's my teacher too kan. So let's give that bed to her. Masa saya kata okay, I've trained and I taught my student well. Ya, sebab masa saya selalu mengajar dia orang, saya kata, I must teach you very well, you know, because you are going to be the one who are going to treat me. Betul pun hari itu. They are all my student. Jadi so kan coming back ni, ya, dari sudut responsibility pesakit, dia terima tu. So dia ada hak untuk diubati. Ya. Dia ada hak untuk diberikan harapan. Ya. Dia ada hak untuk. Dan sebab saya boleh ingat semua, saya ingat solat saya semua, dan Hospital Masjid Ibadah ni syarat dia mestilah setiap staff tu diajar kan macam mana nak membantu pesakit untuk wuduk dan baru saya perasan ya, dekat ED punya isolation pun ada tanda kiblat. Ya, dalam red zone saya tu pun ada tanda kiblat tu. So tinggal nak solat atau tidak je lah ya. Dan juga di ICU pun, I really respect lah kan. Maybe kalau sebagai administrator, you rasa inilah salah satu syarat untuk jadi hospital misalnya. As a patient who still lucid dan tahu nak solat tu, we really appreciate that. Dan patient, saya punya staff ya, setiap kali masuk waktu, Prof dah masuk waktu, Prof nak solat ke? Nanti saya tolong wuduk. Oh best. Ya, itu satu yang sangat kita appreciate lah. Cumanya tu lah tadi, solat baring tu tak perasan berapa rakaat ni. Ni rukuk ke sujud ni? Macam tu lah kan. Wallahualam, terima kasih je lah. Kita harap Allah saja yang ni kan. Okey. Satu lagi, tadi tu ya, patient dia ada kerisauan dia. Ya. So dan orang lain kerisauan dia. So oleh sebab tu kita memang kena menjadi, orang kata, yang paling dekat dengan dia masa tu adalah doktor ya, dan juga perawat. Dan pada saya kan, ini bukan nak kecilkan doktor lah ya. Saya tabik betul dengan nurses. Because at that time of cure, kalau cure dah tak ada, it's actually care. Ya. Perubatan ni, medicine ni, dia macam burung ya. Ada satu wing to curing, ada satu lagi caring. There are times when curing stops, but caring will go on. So doctors, please learn how to care. Ya, you don't just kata, ni nurses buat. Rugi tau bagi semua pahala kat mereka. Kita kena bawa jugalah. And so kita team up, and of course patient lah yang paling seronok sekali lah. Okay. So
akhir sekali mungkin saya tak ada masa lagi. Saya masa tahun 1996 saya ke Indonesia. Ya. Indonesia ni kan dia ada banyak buku, kedai buku. Dia ni yang ni toko Gunung Agung punya buku. Saya tengok di saya kalau pergi kedai buku ke pesta buku ke, saya excited sebab saya tak nak sangat tunggu buku mana yang gamit saya. It's not you tau yang choose the book. Buku tu sebenarnya yang gamit you. So this book was really terselit tu, tapi saya pergi kat situ. Tajuk dia, Doktor-Doktor Bagaimana Akhlakmu. Dan dia sebenarnya terjemahan daripada buku Dr. Zuhair Ahmad Sibai kan. Dalam tajuk buku ni dia tulis pada tahun 1990, Khuluqut Tabibul Muslim. Ya, akhlak perawat muslim ya. So di dalam buku ni memang ya dia katakan bahawa tanggungjawab yang mesti kita lakukan terhadap pesakit kita adalah menyebar rahmah. Ya. Dan juga pastikan perubatan kita pada pesakit itu is updated. Up to date. So mesti selalu pergi CME and all that kan. Kita mesti jaga kerahsiaan dan aib pesakit kita. Ya. Dan yang paling penting itu memudahkan segala proses dan urusan dia. So saya rasa kan kita mungkin kena banyak bincang tentang perkara ni. Janganlah sekali-sekala ada convention fake perubatan baru datang. So ni pengarah perkembangan perubatan yang ada di sini. Saya rasa kita memang kena highlight lebih dari sudut akhlak dan juga ni. Saya kan masa tu saya nak satu lagi. When you are sick, you are vulnerable tau. Masa tu saya rasa macam saya tak nak orang tahu saya sakit. Kita doktor kan. Lagi doktor selebriti macam aku. Macam lah kan. So lepas tu takkan nak bagi tahu orang kita sakit. You start bila orang sakit kan kesian sakit. Kita tak nak orang kesian kat kita. Itu belum lagi yang kata, itulah tak jaga kesihatan. Ya, macam tu. Dan saya tahu kenapa ada pesakit yang sakit, khususnya yang terminal cancer ke apa, dia tak beritahu kat orang. Masa tu saya faham. Dia rasa vulnerable sangat. Okay? But half of me rasa, kalau you tak beritahu orang, macam mana nak minta doa? Ya? Itu satu konsep dari sudut kita tahu bahawa doa itu senjata mukmin, dan walaupun saya masuk ICU yang paling canggih di dalam negara ni dan dirawat oleh intensivist team yang paling baik, paling berpengalaman, tapi yang menyembuhkan dan menguruskan semuanya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan senjata nak pergi ke Allah tu adalah doa. So saya maklumkan, bagi tahu semua orang saya tengah nak masuk ICU dan doakan yang terbaik. Ya, dan doa kita tak tahu doa siapa yang mustajab sangat ni. Malam tu saya memang very ill. So diorang, tim saya tak tidur. Ya, masuk infusion. Sebab saya dah ada metabolic acidosis. I already have transaminitis because this strain of dengue actually attack the liver most. I was oliguric. And then my BP is coming down. Dia kata nightmare sangat. And in fact, student saya dia kata, Prof, I was so scared masa jumpa you tu, dia kata kan. So tapi saya tak ingat lah tu saya tidur kan. Tapi saya tak unconscious saya tidur. Cuma masa tu saya rasa bahawa tak tahu doa siapa yang makbul sangat malam tu. As vulnerable as I am, saya rasa kita kena, as doktor kan, kita kena turunkan kita punya ego tu. You do not hold the world. Okay? Dan ada masanya, tapi saya dah memang jadi tabiat saya, Dr. Azlin. Kalau patient jumpa kan, saya akan akhiri dengan, puan pun doakan saya, mudah-mudahan semua yang baik. You doktor, saya doakan doktor, macam tu kan. Kita nak yang itulah. Kan? Yang itu lagi mahal tau daripada 200 sejam tu. Doa tu. Tak semua orang dapat doa tu. Tapi malam tu Alhamdulillah dapat doa yang tu dan akhirnya, saya ingat malam tu saya memang dah nak pergi dah. Tapi agaknya dengan doa-doa ni saya diberikan extra borrowed time tu. Jadi saya nak ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira pada yang ada ni yang mungkin mendoakan saya. Yang tak dengar tu dia tak doakan lah. Dan oleh sebab tu next time when you sakit, minta doa dari orang. Jangan sombong. Next time bila ada masuk dalam WhatsApp group tu kan, ada orang sakit ke apa, doakan betul-betul. Because mungkin doa you tu yang makbul. So agaknya kan,
akhirnya kita ingat bahawa kita ni semua meminjam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adab sebagai peminjam ini, ya, kita kena bagi kat tuan punya kalau dia nak balik. Dan itu hak dia. Dia tak tanya dulu kat kita tahu. Dah boleh ke saya nak ambil balik ni? Tak. So hari ni mungkin kita bersama, mungkin besok lusa one of us will go. Tetapi mudah-mudahan saya doakan when you go, you pergi dengan, ya, mudah-mudahan kembali tu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dalam keadaan Allah ridha dan kita ridha. Sebab itulah husnul khatimah yang kita nak. Okay? So insyaAllah mudah-mudahan kita menjadi orang yang, saya dah habis dah ni, saya dah landing dah. Okay. So kalau ada soalan lain tu, soalan lain lah. Tapi I think I've given you apa the gist of etika menyantuni pesakit sebagai orang yang pernah sakit. Dan pada saya, have gone to the death door and come back. And I know one of the reason for me to come back is to to share this with you all lah. Wallahualam. Alhamdulillah, sebelum kita round up the session, kalau Ustaz ada seminit dua untuk summary, Ustaz. Mungkin saya nak tambah sikit berkenaan dengan soalan yang kedua tadi. Kadang-kadang sebahagian dianggap misalnya macam perubatan Islam ni macam jampi, habatus sauda ataupun madu. Ini berlaku dan kita melihat perkara ini sebagai macam mana saya nak sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka menganggap itu adalah perubatan Islam. Dan yang kalau kita pergi hospital ini bukan perubatan Islam. Dan kita pernah beritahu bahawa pernah pada tahun 2020 ke 2021 pengarah kesihatan waktu tu kata nak kaji habatus sauda untuk COVID. Jadi banyak asatizah yang buat kenyataan kata ini satu kenyataan yang tidak ada iman misalnya. Bila saya buka dalam kitab Fathul Bari, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia menukilkan pendapat daripada yang pertama yang saya ingatlah, saya tak sempat buat semakkan, cuma sekadar yang saya ingat yang pertama Al-Imam Al-Khattab Al-Maliki, yang keduanya Al-Imam Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi, Ibnul Arabi, menyebut bahawa sebenarnya habatus sauda itu pun dia yang dimaksudkan hadis setiap penyakit boleh sembuh dengan habatus sauda ini kecuali mati, bukan bermakna keseluruhan. Ya. Sebahagian saja. Kalau belajar usul fiqh disebut dengan am makhsus, maknanya hadis itu umum tetapi nak bagi tahu ada juga pengecualian. Dan disebutkan juga dalam kitab Fathul Bari ada penyakit yang panas, maka tak sesuai kita ambil habatus sauda. Ada penyakit yang lain, ada yang tak sesuai, kita tak sesuai ambil madu. Yang lebih sesuainya ialah ubat yang sebegini. Maka tidaklah semata-mata Nabi SAW menyatakan dalam hadis bahawa habatus sauda itu boleh merawat sakit kesemuanya, bermakna tidak ada langsung penyakit yang tidak ada pengecualian. Jadi kalaulah kita kata kenyataan tadi seolah-olah tidak percaya kepada Nabi, maknanya Imam Ibn Hajar, Imam Ibn Arabi, Imam Khattab Al-Maliki adalah orang yang kurang imannya ataupun yang tidak beriman pada hadis Nabi SAW. Yang keduanya saya nak sikit kisah tentang berlaku wabak zaman Ibn Hajar sendiri, Ibn Hajar Al-Asqalani. Saya ingat wabak itu berlaku pada tahun 749 Hijrah kalau tak silap. Masihi saya tak ingat. Wabak punca daripada tikus yang naik dalam kapal dan kemudian ia turun. 2 kali dia patah balik ke Itali dan merebak sampai dalam riwayat menyebut pada hari tersebut harta faraid, harta warisan bertukar tangan 9 orang dalam satu hari. Maknanya mati suami, waris kepada isteri. Kemudian isteri mewariskan kepada orang lain pula. Maknanya mati banyak. Dan tak silap di China sendiri mati pada wabak tersebut 1/3 daripada manusia. Baik, maka di situ sebagian ulama dia buat ta'liq. Sebahagian daripada mereka yang tak nak duduk dalam rumah dan kuarantin, menganggap bahawa ilmu kuarantin ini bukan ilmu Islam lah apa, dan akhirnya bertambah kematian. Maka ulama menyatakan bahawa melanggar sunnatullah itu juga, maka itu adalah di antara punca Allah Ta'ala tidak memakbulkan doa. Walaupun dari kalangan orang yang soleh kerana melanggar sunnatullah. Maka apa yang saya nak sebut pada pengakhiran ini ialah
kita mesti ada yang pertamanya bergantung dengan sunnatullah, yang keduanya jangan memisahkan di antara syariatullah dengan sunnatullah juga, kerana syariat Allah ya kita berubat dalam masa yang sama sebagaimana yang Prof sebut tadi, ialah kita kena banyakkan doa, kita kena banyakkan berharap, kerana banyak saja hadis Nabi yang menyatakan keajaiban di sebalik ibadat. Ya, antaranya Nabi SAW menyebut hassinu amwalakum bizakah wa dawu mardakum bisadaqah. Rawatilah sakit kamu, hassinu amwalakum, sucilah harta kamu dengan zakat, wa dawu mardakum bisadaqah. Rawatlah pesakit kamu dengan sedekah. Tapi asasnya tetap hospital, asasnya tetap doktor. Cuma jangan kita abaikan di sebelah sini dan mengambil sebelah ini sahaja, dan ataupun kita mengambil di pihak ini sahaja tanpa kita mengabaikan di pihak yang satu lagi yang disebut sebagai keajaiban di sebalik sunnah Rasulullah SAW, maka diseimbangkan untuk kita mendapat kedua-duanya sekali. Jadi apa yang saya nak sebutkan tadi, supaya kita faham bahawa doktor melaksanakan yang disebut sebagai kalau istilah bahasa Arab ni disebut apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bazlul majhud, ya. Setiap tugas kita ni ada dua jenis. Yang pertamanya bazlul majhud, yang keduanya tahqiq an-natijah. Tahqiq an-natijah ni maknanya dapatkan hasil. Macam foreman kita hantar kereta, dia kena baiki sampai baik, sampai okey lah, baru kita bayar duit. Tapi doktor, dia bazlul majhud, maknanya dia kena kerja sungguh-sungguh je. Sebab yang menyembuhkan bukan dia. Maka dengan sebab itu, kalaulah dia hilang kesedaran bahawa yang menyembuhkan itu Allah, maka dia meletakkan kesembuhan itu di tangan dia juga. Maka ini satu kesilapan. Jadi insya-Allah saya minta maaf banyak kekurangan yang mungkin saya sampaikan yang sepanjang forum ini berlangsung. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk dari kelemahan saya sendiri. Terima kasih kepada penganjur yang sudi menjemput saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hadi. Datuk Dr. Halina, sepatah dua kata. Saya kata saya dah landing sebab saya dah jawab semua soalan dia. Tapi saya rasa mungkin ada satu part lagi berkaitan dengan pengalaman saya baru ni. Satu yang saya selama ni mungkin terlepas pandang. Ya. Decompensated shock syndrome ni dia carry 20% of mortality. But with the comorbidities, ya, dengan umur, dengan ada juga penyakit lain, dengan obesity semua, it can go up to 50%. As a medical doctor, I know that. Ya, so saya memang tahu saya ada 50-50 lah masa tu. Tu yang bila diorang kata decompensated, ya ke dah decompensated kan ya? Kita ingat mungkin belum jadi nak masuk ICU tu. Dan tempoh masa saya dirawat tu malam tu, I was very ill lah yang tu kan. Saya memang ada near death experience. You can Google now, NDE. I'm sure you tak pernah pernah dengar juga kan ya. Now this is not the kind yang macam keluar daripada badan sendiri and nampaklah ada pintu kan with the lights and the arwah-arwah semua kat situ, tak ada. I don't have that. Kemungkinan sebab saya lucid throughout. Saya punya Glasgow Coma Scale semua 15 over kan. Jadi 15, jadi mungkin itu kalau you are intubated apa semua tu saya tak tahulah ya. Tapi saya punya pengalaman, saya rasa macam memang nak balik dah. Dah rasa memang nak balik dah. And lepas tu alhamdulillah cepat pula baiknya. So dalam tempoh macam hotel jugalah ya, 4 hari 2 malam ya di ICU tu, I managed to go to get out and alhamdulillah nampak segar bugar kan. So orang pun happy lah ya, sebab bila masa saya kat ICU tu, pengaruh hospital saya dia kata, alah kakak aku dalam ICU ni, dia kata kan ya. Lepas tu kawan-kawan kau dahsyat kak, dia kata. First kali telefon YB Menteri Kesihatan sendiri sebab dia senior saya. Lepas tu YB Menteri Pendidikan pula, dia kata kan. Lepas tu aku rasa lepas ni PM office kot ni. So semua orang was very worried kan. Tapi alhamdulillah bila dah okey tu, saya sendiri pun bila keluar ICU tu, saya rasa alhamdulillah mungkin ini ada lagi kerja nak kena buat ni. Hari Rabu tu, ya, saya masuk hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin saya keluar daripada ICU, feeling very happy dah keluar ICU. Rabu tu baru saya notice, hold on, I almost die. Masa tu baru saya hit me like, I almost died. You know, and I have come back.
Dia datang rasa sayu sangat, and it's an emotion that I never experienced. It's very intense, very challenging because you have brushed with your own death. I don't know how to explain this. And then saya kena jumpa terapis saya. Dia kata, Kak Har, actually NDE ni, itulah kita kan, nanti I discuss lah dengan terapi. Kita doktor always wanting to make sure your patient don't die on you kan. They don't die on you. Macam kan obstetrician ni, kami tak mau maternal mortality. Kau tak panjang ni, tebal ni, dia punya investigation tu, tolong, tak mau. Kalau ada obstetrician kata, I never had any mother dying on me, I said, okay, you haven't done obstetric enough. Ya, jangan sombong sangat. Okay? So, tapi kan agaknya dalam kita punya pendidikan, cara kita dibesarkan, asalkan patient tak mati, udahlah. And so kalau dia kena intubated 3 hari, 4 hari, 10 hari pun lepas tu dia come back, okay. They are not going into our mortality audit. But you, now I have come back, you do not know what we went through. Dan setiap seorang patient tu ada a unique near-death experience. So, and we haven't looked into this. Tapi kalau kat negeri-negeri lain, they actually kan, macam kat UK semua, they really look into this. And siapa yang ada this near-death experience, have a macam, anytime you can just walk into any therapist clinic, bila you rasa that trauma tu, it's like a PTSD. So kita belum lagi lah. I think, I sendiri pun rasa macam kita just brush it off, sedangkan it requires a lot of spiritual input. And this is where, yang program yang Datuk sebutkan tadi, itu macam chaplaincy ke? Alright, okay, thank you. Because ni pengalaman saya ya. Saya ada seorang Ustazah Asma Matullah tu, dia tengah buat chaplaincy training di New Jersey dengan Penn State University daripada Hospital An-Nur. Ya, kita hantar dia ke sana. So she's there. Dia dah sebulan di sana. So I had 2 hours punya session after my therapist tu talking to her. And training chaplaincy ni very good lah. Ya, of course dia kat sana, dia ada on call pun. And dia akan jumpa with whoever, bukan Muslim saja. Tapi of course bila a Muslim wants a Muslim chaplaincy, dia datang. Tapi masa dia on call, dia akan jumpa. And then dia kata, dia cuba juga chaplaincy ni. Dalam DBP dia panggil, saya jumpa, saya minta dia orang berikan saya, apa nama chaplaincy ni kan. Dia orang kata pembimbing spiritual atau pembimbing rohani. So saya nak suggest penjagaan spiritual tu kita jadikan pembimbing atau bimbingan spiritual rather than menjaga. Kita tak jaga spiritual dia. Pada saya lah, it's actually bimbingan, ya, because you guide them, kan. So and this is something kita kena realise, ya. Kita mungkin tak spiritual, but your patient are very spiritual tau when they went through this. Saya selalu cakap dengan my student muda-muda ni bukannya solat pun tinggal semua. Okay, I say, you can tell me that you are not spiritual, but remember, your patient, once they are sick, they become more spiritual. Bagi Muslim, dia akan tanya, doktor ni mesti dosa saya kan doktor? Saya pernah lah buat macam ni. Takkan kita nak jawab, betul tu. Betul tu, padan muka you. Tak boleh. Kan macam mana kita nak ni? So saya sangat menyokong pendidikan. In fact, I'm offering myself now. Saya kata sebabnya we need to have a proper chaplaincy punya training. Because kalau di US ni kata Ustazah Asma, dia masuk je kat bilik, dia ada on call. Pukul 12 malam pun kena panggil because one patient just recover from a very terrible punya accident. And then malam tu dia cakap dekat nurse dia kata, I need a chaplain. So, all the chaplain did was just dengar je. Because it's from the spiritual punya ni. And we need training. So, saya harap sangat kita akan look more in the NDE. And saya sokong sangat, kalau boleh, patutnya program tu tahun lepas dah launch. Jadi masa saya kena ni, saya dah boleh panggil chaplaincy dah. Taklah kena telefon orang yang dekat New Jersey tu. So, wallahualam. Terima kasih Dr. Halina. Terima kasih Dr. Doktor pula dah. Ustaz Hadi. Saya harap penonton pula dah macam kat TV pula dah. Hadirin hadirat sekalian mendapat manfaat daripada forum kita hari ini. Ni Kak Ha lah ni. Selebriti ya. Semoga yang kita dapat hari ini dapat kita amalkan bila balik ke hospital masing-masing.
satu perkara baru berkenaan dengan pembimbing rohani, mungkin kita boleh ambil idea dan kita boleh kembangkan di tempat masing-masing juga. Untuk itu segala kekurangan dalam saya mengendalikan forum ni, saya minta maaf banyak-banyak. Segala kelemahan daripada diri saya sendiri dan yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu saya sudahi forum ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kepada pengerusi majlis.